sebelum saya matilah, saya akan kerja untuk bangsa saya. Kalau nak kata saya Okay, let's go. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakkah kami ini susah-susah merantau? Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing, Pak. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Ramai anak-anak Sabah yang terpaksa merantau jauh seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Kota Belud tadi, dan sehinggalah bila layanan daripada pihak kerajaan ataupun pihak pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat tidak mendapat layanan yang setimpal kepada Sabah, maka akhirnya rakyat yang ataupun masyarakat, terutama sekali masyarakat di Semenanjung juga, ada lagi yang menganggap kita ini sebagai pendatang, sehingga ada yang tidak mengenali pun bahasa yang kita gunakan di sini. Jadi saya mohon kepada kerajaan untuk memberikan perhatian yang lebih, terutama sekali kawasan-kawasan yang miskin ini, dan diberikan peruntukan yang secukupnya. Sekian, itu saja. Wait for the security guard to come here, then why he jump? Because he already wanted to left. And then he keeps on holding the motorbike. He already touched me, he already touched me before. And then you wanted to report him, right? Yeah, I saw it. But then we just wanted to quickly end it. Now it become like this. Okay, now what are we going to do? You tell me. What's next? What are we gonna do now? I'll punch him. I'll punch him real bad right now. Seriously, he doesn't make any argumentation or problem with you pun. Dia buat problem dengan dia. But he will daring this guy. Oh, kau orang luar itu ini semua. Okay, So- I'm stepping in. He's I my colleague. faham He's you my orang colleague yang right now. you orang yang educated. You professional macam ni, tak manis tau macam ni. You sorry kepada siapa? I sorry pada you, I sorry pada dia, I sorry pada ni. Dan ni berkesian sebenarnya. You kena control. Calm down. Sakit tau. I pun martial arts juga. You buat macam tu sakit tau kat dia. I tahu mungkin dia ada martial arts. But then you look at his friend. He's small. What do you want? Compassion? Sympathy? Ha? Sakit tau. Awak kilas tangan dia macam tu. Pasal awak beratkan badan dia macam tu. Awak I have to. I understand that, but the moment I said calm down and stop it, you have to stop it. sebelum saya matilah, saya akan kerja untuk bangsa saya. Kalau nak kata saya resis, katalah, panggil saya resis ke apa. Tapi saya berpendapat orang Melayu yang sudi menerima orang asing tinggal dan jadi warga negara Malaysia, orang Melayu tidak harus dijadikan kumpulan yang termiskin yang tidak ada apa-apa dalam negara mereka sendiri. Korang tahu tak yang sebenarnya berada merah ini berada di kaitan dengan jangan kita juga terlakis tadi adalah kisah kita ucapkan dengan ambil orang different Semenanjung Malaysia sebagai Malaysia dan Sabah Sarawak
Jadi ini jelas menunjukkan memang ada jurang yang jelas antara Semenanjung dan juga Borneo Malaysia. Dah 60 tahun merdeka pun ada lagi orang macam ni. Dengan perbezaan yang jelas ini sememangnya masa untuk Perdana Menteri kita melaksanakan MA 63. Kita tahu yang Kerajaan Perpaduan sedang melaksanakan MA 63, tapi korang sebenarnya tahu tak MA 63 ni apa? Ini pun ramai Malaysia tak tahu. MA 63 secara mudahnya adalah janji-janji pembangunan oleh pemerintah yang terdahulu untuk Sabah dan Sarawak, tetapi telah dicapatikan janjinya. Kenapa sekarang baru nak tunai? Kenapa ambil masa yang lama? Itu tanya politician, jangan tanya saya. Sabah dan Sarawak memang berhak untuk menuntut hak-hak yang sudah lama dijanjikan. Korang imagine Malaysia ni secara keseluruhan menikmati banyak sumber kekayaan Sabah dan Sarawak, tetapi mereka punya hak masih lagi tidak dapat dituntut sepenuhnya. Even masa kembara YDP Agung pergi ke Sabah Sarawak untuk melihat sendiri Sabah Sarawak ni macam mana. Kebanyakan infra dekat Sabah Sarawak masih jauh ketinggalan kalau compare dengan kita dekat Semenanjung Malaysia. Jadi dah setahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa yang dia telah buat untuk Sabah Sarawak? Benda pertama sekali yang Anwar Ibrahim buat bila dia jadi Perdana Menteri adalah melantik TPM daripada Sabah Sarawak, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof. Semua orang ingat kita ada satu TPM yang kita ada 2. Yang kedua, peruntukan tahunan yang daripada 16 juta setahun telah dinaikkan kepada 300 juta setahun. Dan finally, ada juga lantikan wakil Sabah dan Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Anwar Ibrahim juga memulakan kuasa pelaksanaan pembelanjahan untuk pembangunan infrastruktur awam kepada kerajaan Sabah dan Sarawak menerusi JKR masing-masing. Dan yang paling viral adalah dia mengambil suggestion dan membubuhkan surat-surat untuk diambil tindakan. Jadi apa yang kita nak sampaikan? Ini yang baik saya akan komited untuk menjadi kerajaan yang ada di kerajaan. Tidak mengira fahaman politik dan juga militer. And I said to Abdul Borneo more success. We should give this nation a chance to develop itself. Thus, I believe they can succeed. And I personally hope more people can do Sabah dan Sarawak, so we all can be a better nation. Tapi mereka yang akan datang ni, orang sebenarnya harus berdoa untuk kita supaya kita berdoa. Daripada Sabah sangat kecewa sebenarnya. Masih ada mangkuk hayun macam ini. Tolong hantar dia ke Sabah. Kenapa bahasa kau lain? Bahasa Sabah. Ramai kawan-kawan yang menghantar klip video ini kepada saya beberapa hari yang lepas, tetapi atas kesibukan program yang terlalu banyak dan padat di kawasan, baru hari ini sekarang saya baru sampai di rumah di Kuala Lumpur dan baru dapat meneliti keseluruhan klip ini. Ada dua perkara yang sangat mengecewakan sebenarnya dalam klip ini. Yang pertama, kekerasan yang dibuat oleh pegawai keselamatan ini terhadap rider tersebut, dan yang kedua adalah sifat diskriminasi pegawai itu terhadap orang Sabah. Ini sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat tidak boleh diterima. Bayangkan kita sudah merdeka 60 tahun, kita sudah sama-sama dalam Malaysia 60 tahun, tetapi masih ada mangkuk hayun macam ini yang tidak tahu bahasa itu daripada Sabah. Bayangkan. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diambil serius. Saya sebagai wakil rakyat daripada Sabah sangat kecewa sebenarnya dengan tindakan pegawai tersebut dan juga diskriminasi yang berlaku dalam kejadian ini. Jadi sebagai wakil rakyat yang berasal dari Sabah, saya mahu supaya pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia meneruskan siasatan terhadap insiden ini supaya perkara sebegini tidak berulang lagi. Saya juga akan berbincang dengan rakan-rakan wakil rakyat daripada Sabah yang lain. Kalau perlu untuk kita bawa perkara ini di dalam Dewan Rakyat, kita akan bawa. Saya sangat serius berkenaan dengan benda ini sebab ini merupakan satu pencabulan terhadap integrasi nasional kita, di mana sepatutnya semua orang sudah paham kedudukan Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini adalah dalam satu negara dan kita mengenali antara satu dengan yang lain. Jadi tindakan PDRM untuk menangkap suspek ini harus berlaku sebagai pengajaran kepada masyarakat kita bahwa mereka perlu mengetahui lebih mendalam dan jangan mengambil keputusan atau tindakan yang terburu-buru sebegini. Kalau yang buat hal ini didapati bersalah dan masuk dalam penjara, tolong hantar dia ke Sabah untuk dia belajar bagaimana caranya orang Sabah ini bercakap. Kita mau, kalau bolehlah, hantar dia ke Sabah untuk dia lebih mengetahui, lebih memahami bahasa yang digunakan oleh orang Sabah ini. Senang untuk dia belajar. Jadi saya minta
Saya minta kepada pihak PDRM supaya ambil tindakan. Ada saya dengar sudah bermaaf-maafan dan segalanya. Tetapi bermaaf-maafan ini tidak akan memberikan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa perkara ini adalah satu perkara yang serius. Ya. Jadi saya mohon kepada PDRM, teruskan siasatan, dan kalau perlu kami wakil rakyat daripada Sabah bawa perkara ini di dalam Dewan Rakyat untuk dibincangkan. Terima kasih. Seorang pemuda asal Sabah yang bekerja sebagai kurir makanan, Grab menjadi korban pengeroyokan di ibu kota. Malaysia hanya karena logat bicaranya dianggap mirip dengan warga Indonesia. Insiden ini terjadi pada malam hari ketika korban yang berusia 22 tahun sedang mengantarkan pesanan ke sebuah kawasan di Kuala Lumpur. Menurut saksi mata saat korban tiba di lokasi, sekelompok pria yang tengah duduk di warung tiba-tiba menghentikannya dan mulai menginterogasi dengan nada kasar. Mereka menuduhnya sebagai pekerja migran, ilegal dari Indonesia hanya karena logat bicaranya. Korban berusaha menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Sabah, sebuah negara bagian di Malaysia, yang memiliki dialek khas yang sering disalahpahami sebagai logat Indonesia. Namun sebelum sempat menyelesaikan penjelasannya, salah satu pelaku mulai mendorongnya, diikuti pukulan dari beberapa orang lainnya. Korban hanya bisa menangkis dan berteriak meminta tolong.